الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ni kita sekali lagi dapat bertemu di dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, malam ni kita sambung lagi pembacaan kitab Mafhum At-Tasawuf iaitulah kefahaman kepada ilmu tasawuf. Tuan-tuan, makna kefahaman terhadap ilmu tasawuf ni ada dua kefahaman. Yang pertama adalah meluruskan pemahaman terhadap orang yang tidak berkenan, terhadap orang yang tidak suka dengan ilmu tasawuf ini. Dan jadi kita meluruskan pemahaman itu. Kerana tu kita baca kitab Mafhum At-Tasawuf. Dan ada lagi satu kitab, tuan-tuan, yang saya kuliahkan kitab itu di Masjid Negeri secara online, pada waktu duha mula pukul 9. Tuan-tuan, yang tu dia lebih jelas lagi menerangkan berkenaan dengan apakah itu at-tasawuf. Kerana tuan-tuan tak dinafikan ada daripada orang yang dia bertasawuf tetapi lari daripada tujuan yang asal, kemudian dia
tak betul di atas jalan Al-Quran dan juga sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tu perkara ni dia berlaku semenjak daripada dulu lagi. Daripada dulu lagi. Nah, semenjak daripada kurun yang ke-6 dan juga semenjak daripada kurun yang ke-7 berlakunya penyelewengan terhadap ilmu tasawuf ini. Ada salah pembawaan pada ilmu tasawuf. Lalu dia diperbetulkan oleh alim ulama kita. Tuan-tuan, jadi kita baca kitab ni, kita nak khabarkan. Kita nak beritahu bagaimana tasawuf yang dikehendaki oleh Allah, bagaimana yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana tasawuf yang tidak menyeleweng daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana tu kita baca kitab berkenaan dengan mafhum at-tasawuf ini, kefahaman berkenaan dengan at-tasawuf. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita nak meluruhkan juga pemahaman bagi orang-orang yang dia berminat kepada ilmu tasawuf ini. Bagi mereka yang nak menyucikan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka tidak salah anggap bahawa ilmu tasawuf adalah ilmu yang benci kepada dunia. Yang tu tak betul. Dan tuan, ilmu tasawuf ada orang beranggapan bila berjalan pada jalan tasawuf ni, dunia mesti ditinggalkan. Tak, tuan-tuan. Orang yang mengaji tasawuf, dia akan pi ke mana? Dia akan jadi hamba kepada Allah, ni satu. Yang keduanya, dia akan jadi orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan, kalau dia meniaga, maka dia jangan tinggal meniaga dia. Kerana bila dia dapat hasil esok ni, dia boleh bantu mana-mana orang Islam, terutamanya di dalam gagasan zakat. Tuan-tuan, dia boleh keluarkan zakat. Duit zakat ni banyak dia punya manfaat dia. Tuan-tuan, hari ni kita tengok berapa ramai orang yang dapat manfaat daripada duit zakat, terutama bagi anak-anak kita yang nak sambung belajar pi keluar negara. Tuan-tuan, saya difahamkan kawan saya, anak dia belajar di University Jordan. Tuan-tuan, setiap tahun zakat Kedah dia akan bagi berapa? RM15,000 setahun. Kemudian duit tiket tanggung lagi RM3,000. Tuan-tuan, ni duit siapa ni? Duit kita. Yang kita duk bayar zakat, yang kita duk infak, yang kita duk wakaf. Hak ni lah dia punya antara kegunaan dia. Tuan-tuan, jadi anak-anak kita yang mengaji, mereka ni, yalah saya fokus mengaji lah. Pasal apa? Sebab kita pun duk mengajar. Tuan-tuan, jadi orang-orang yang duk mengaji ni selesa. Tuan-tuan, kena pula Jordan. Jordan bukannya murah, tuan-tuan. Nah, 1 dinar Jordan bersamaan dengan RM7 duit kita. Tuan-tuan, saya baru je bayar yuran baru ni. Bayang tengok, 1 dinar Jordan bersamaan dengan duit kita RM7. Tuan-tuan, Masya Allah. Nah, jadi orang yang mengaji tasawuf, dia tak tinggal dunia, malah dia buat dunia. Dan daripada dunia itulah dia cuba tukar menjadi apa? Saham pada negeri akhirat dia. Tuan-tuan, jadi tu yang kita baca kitab Mafhum at-Tasawuf, memperbetulkan kita punya kefahaman terhadap ilmu tasawuf ini. Tuan-tuan, ilmu tasawuf ni dia dipakai pada setiap lapangan. Kalau contoh dia seorang yang bekerja, maka dia akan jadi orang yang amanah. Dia akan jadi orang yang menepati masa. Dia akan jadi orang yang tidak akan memungkiri dia punya amanah dia. Tuan-tuan, inilah dia orang-orang yang bertasawuf. Tuan-tuan, kemudian apa lagi? Kalau dia seorang tenaga pengajar, tuan-tuan, dia punya tujuan dia hanya nak menyebarkan ilmu kepada orang ramai.
Tuan-tuan, tujuan dia adalah supaya orang mendapat manfaat daripada ilmu yang dia ajarkan. Tuan-tuan, dia dipakai pada setiap lapangan. Dan kalau dia seorang pelajar, dia akan belajar bersungguh-sungguh bila dia ada tasawuf ni. Tuan-tuan, kenapa? Kerana pada dia, belajar adalah satu peluang untuk dia menimba ilmu. Kemudian ini adalah lapangan untuk dia berkhidmat kepada masyarakat pada satu hari nanti. Tuan-tuan, maka dia akan belajar bersungguh-sungguh. Ini orang yang bertasawuf. Tuan-tuan, orang tasawuf ni dia bukannya setakat duduk di gunung. Dia bukan hanya setakat duduk di gua-gua sahaja. Tuan-tuan, tapi mereka adalah orang yang memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Kerana tu kata Nabi SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'u linnas, yang paling banyak memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Tuan-tuan, Masya Allah. Jadi itu kita nak luruhkan bagaimana pemahaman terhadap ilmu tasawuf ini. Banyak lagi. Tuan-tuan, dia punya contoh-contoh dia. Baik. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Hari ini kita masuk, tuan-tuan, yang kedua daripada tingkatan sabar. Kalau sebelum ni kita dah sebut, kita dah terangkan, seseorang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, hendaklah dia sabar dengan maksiat. Tuan-tuan, maknanya dia kena jauhkan diri dia daripada segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia kena jauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh membawa dia kepada kemaksiatan. Dan satu cara yang sangat ampuh untuk kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan Islam dia ada letakkan satu kaedah, yang mana nama kaedah itu adalah saddu az-zara'i', menutup segala ruang-ruang dan jalan-jalan yang boleh membawa kepada kemaksiatan. Dan sebagai contoh, Islam dia larang daripada penganut dia duduk berdua-duaan yang bukan daripada mahram dia. Dan tak boleh. Dan tiba-tiba ada satu orang, bila kita pergi tegur dia, dia kata apa? Dia kata, Allah Ustaz, kami ni daripada kecil dah macam adik-beradik ya. Bukannya ada apa-apa. Kami rapat memang daripada kecil lagi. Kami baik, kami tak ada buat apa-apa. Cuma kami duduk berdua-duaan lah. Tuan-tuan, ya betul, tak ada apa-apa. Tapi kita jangan lupa, syaitan, iblis, kita dah cerita dah. Mereka tidak pernah putus asa dalam menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tu Nabi SAW menyebut, daripada kamu duduk berdua-duaan dengan yang bukan mahram, adalah lebih baik kalau kamu ambil sebatang besi lalu kamu tusukkan di kepala kamu. Yang tu lebih baik daripada kamu duduk berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Tuan-tuan, maknanya apa? Nabi larang tegas benda ni. Tuan-tuan, tapi kita kata bukan ada apa, dia ni macam adik saya. Dia ni kawan dengan kami memang baik semenjak daripada sekolah lagi. Tuan-tuan, tengok macam mana agama dia ajak kita. Nak elak maksiat ni, elak jalan ke arah kemaksiatan. Dan sebab itu Allah Ta'ala sebut, la taqrabuz zina, jangan kamu hampir kepada penzinaan, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jangan kata buat, hampir pun jangan. Tuan-tuan, makna hampir dekat sini, apapun juga jalan yang boleh membawa kepada kemaksiatan,
Tuan-tuan, yang tu kita katuk awal-awal lagi. Tuan-tuan, jadi kita nak jadi lagu mana? Tuan-tuan, kalau kita nak duduk berdua-duaan dengan yang bukan mahram, lebih baik jangan. Walaupun kita orang masjid, tuan-tuan, walaupun kita selalu selawat, walaupun kita selalu berzikir, tuan-tuan, Allah Ta'ala habaq di dalam surah Yusuf. Ketika mana Yusuf, dia dikehendaki oleh Zulaikha. Tuan-tuan, dia dikehendaki oleh Zulaikha. Dan Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, kalau tidak kerana dengan rahmat Allah, kalau kerana tidak dengan rahmat Tuhan, maka nescaya hamba kami Yusuf, dia berkemungkinan akan jatuh di dalam lembah dosa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya apa? Nabi Allah Yusuf, dia boleh elak segala godaan ni adalah kerana dia mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, nak ceritanya apa? Hati tu ada apa ni, tarikan juga. Tuan-tuan, nanti tu ada juga. Cuma Nabi, tuan-tuan, Nabi ni dia dijaga oleh Allah Ta'ala. Setiap daripada Nabi dan juga Rasul Ma'sum, mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau Nabi Yusuf pun Allah Ta'ala kata, kerana dengan rahmat kami dia terselamat. Tuan-tuan, ini kan pula kita yang tak ada jaminan maksum daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu Allah Ta'ala ajak, kalau kamu nak elak, nak jauhkan diri daripada maksiat, maka tutup segala jalan-jalan yang boleh membawa kepada ke arah kemaksiatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, lagi apa lagi? Ni anak-anak kita. Contoh, kan? Anak kita, Allah. Tuan-tuan, hari ni semua orang ada handphone ni. Tuan-tuan, handphone ni satu benda yang dihajatkan pada hari ni. Kalau tak ada, macam tak boleh. Tuan-tuan, bahkan kita mengaji pun guna handphone hari ni. Tuan-tuan, kita mengaji pun hari ni, Arab kata apa ni, abarnet, di atas talian saja. Oi, canggih, tuan-tuan. Kan? Hari ni cukup canggih. Kami periksa apa ni dalam web saja. Bila hantar apa-apa kertas kerja masuk dekat dalam web saja. Kan? Punya canggih. Dan boleh berinteraksi macam kita ada dekat tempat mereka. Masya Allah. Hebat banget. Tuan-tuan, tapi handphone ni kita kena beringat sama. Terutamanya kepada anak-anak kita. Tuan-tuan, jadi macam mana kita nak tutup ruang-ruang supaya mereka ni tak terjebak dengan maksiat mata dan telinga. Tuan-tuan, tutup jalan supaya mereka boleh ke arah tu. Maknanya apa? Kena perhati ya. Jangan kasih dia duduk dalam bilik seorang-seorang. Ini bukan boleh kira, tuan-tuan. Ni bukan boleh kira zikir satu hari 10,000 ni, tak boleh kira. Tuan-tuan, kita tengok bagaimana Abid di zaman Bani Israel. Dia berpuluhan tahun beribadah kepada Allah Ta'ala, tetapi akhirnya dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala. Ada seorang wali Allah pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, bila mana doa dia dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tapi dia mati dalam keadaan kufur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jangan buat main-main. No, kerja iblis syaitan ni, Masya Allah. Tuan-tuan, iblis syaitan ni dia ada dulu, sebelum daripada mana ada manusia. Jangan buat main-main. Tuan-tuan, dia cukup berpengalaman, dia cukup tahu apakah dia kelemahan daripada manusia. Tuan-tuan, kalau dah, takkanlah ramainya manusia yang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi tutup ruang-ruang tu. Kalau anak kita, jangan bagi dia duduk seorang-seorang. No? Kemudian kalau dia tengah tengok galik tu, tengok tanya tu, tengok apa tu?
Tuan-tuan kena tanya. Pasal apa? Tuan-tuan, kerana dunia internet, dunia maya ni dia tidak ada sempadan. Tak ada sempadan. Dia boleh pergi ke Jepun, dia boleh pergi ke Arab, dia boleh pergi ke US, kan? Semua tempat dia boleh eksploitasi. Tuan-tuan, dia boleh pergi. Tuan-tuan, Masya Allah. Jadi kita kena tutup ruang-ruang tu. Tuan-tuan, maka insya Allah kita akan jauh daripada apa maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bahkan orang yang mengajak ni pun, tuan-tuan, saya suka Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Azkar dia, ya, bagi orang yang nak mengajak ni dia ada doa dia. Tuan-tuan, ada doa dia. Di antara doa itu adalah kita minta apa yang kita ajak ni kita serah kepada Allah Ta'ala. Dan disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar dia. Dan kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, ulama kata, pasal apa Imam Nawawi ajak apa ni doa ni? Tujuannya adalah untuk memperbetulkan niat orang yang mengajak ni. Dan kadang-kadang bila kita bercakap ni, kita ada niat kita nak pergi tabur orang. Dan ada yang jenis ni. Kita nak, oh tengok dia ni macam apa ni tak kena dia, siap kan. Aku memang 45 minit mikrofon ni aku punya. Hang siap. Tuan-tuan, ini adalah niat yang telah pun menyeleweng daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ataupun lagu mana? Dia bercakap ni kerana apa? Istimalatin wujuhin nas, kata Imam Ghazali. Dia nak supaya orang pandang dia. Dia nak supaya orang ramai pi kepada dia. Tuan-tuan, ini semuanya adalah niat-niat yang kata Imam Ghazali, anta sa'in fi hadmi dinik. Kamu sedang berjalan menghancurkan agama yang ada pada diri kamu, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala. Dan tuan, kerana tu masya-Allah, nah, orang yang mengajak ni pun Imam Nawawi ajak doa supaya apa? Dia mengajak ni tawakal dengan Allah Taala. Kemudian dia mengajak ni biar dia punya niat dia kerana nak memberikan manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan, kalau kita fikir macam tu, kita boleh bertahan dengan kerja-kerja dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Baik. Maka dia kata sebelum ni, sabar kepada maksiat dengan Allah. Maka yang kedua dia kata, as-sabru 'ala ta'ati. Hendaklah dia sabar dengan melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila mana kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kita jangan berasa beban dekat atas kita. Tuan-tuan, perkara dunia, dia telah pun dijamin oleh Allah Ta'ala. Kerana tu kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, perkara yang telah pun dijamin oleh Allah Ta'ala antaranya adalah ar-rizqu, iaitulah rezeki. Tuan-tuan, yang ni dijamin oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa dia dijamin oleh Allah Ta'ala? Kerana manusia dia risau hati ni. Kerana tu di dalam ayat yang kita biasa duk gantung dekat kedai kita. Tuan-tuan, kita biasa gantung dekat rumah kita dengan harapan supaya kita murah rezeki. Tuan-tuan, asbab nak murah rezeki yang paling kuat bukan gantung ayat tu. Yang tu pun boleh juga. Kan? Ataupun dia nak buat apa ni dia nak buat ambil tabarruk, ambil barakah, dia tulis, dia buh dekat dalam apa ni dompet dia ke, macam-macam lah. Tak apa, boleh. Tetapi benda yang paling kuat dalam menarik rezeki Allah Ta'ala apa dia? Dua. Satu, istighfar, minta selalu ampun dengan Allah Ta'ala. Ini pertama. Dan yang keduanya apa dia? Taat kepada Allah Ta'ala.
Tuan-tuan, kita buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, murah rezeki kita. Nah, kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa may yattaqillah." Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Taala. Tuan-tuan, yang ni syarat dia. Macam kita nak isi borang. Macam kita nak isi borang anak kita, kan? Dia nak masuk apa ni MRSM, kan? Ulul albab MRSM, dia mesti kena ada buat TV bawah, kan? Paling lekeh pun TV 4. Kan? TV 4. Tu tak apa lah. Paling lekeh tu. Kalau atas lagi elok ni. Baru kita boleh submit, tapi syarat tu mesti dipenuhi terlebih dahulu. Tuan-tuan, maka Allah Taala kata, "Wa may yattaqillah." Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Taala. Tuan-tuan, maknanya letak Allah Taala dulu. Maknanya pegang Allah Taala dulu. Dapatkan Allah Subhanahu wa taala dulu. Maka Allah Taala kata, siapa yang bertakwa kepada dia, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dia akan diberikan oleh Allah Taala. Nah, yaj'al lahu makhraja, dia akan dikeluarkan daripada masalah, kemudian dia akan diberikan rezeki daripada sumber yang dia sendiri pun tak sangka-sangka, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nah, jadi pasal apa dua perkara ni disebut oleh Allah Taala? Satu masalah, yang keduanya rezeki. Tuan-tuan, yang menjadi kerisauan kita pada hari ini adalah pada dua perkara ni. Masalah yang datang pada kita, kemudian soal rezeki. Tuan-tuan, ni kalau tanya ni, mana-mana orang dia pergi keluar pagi balik petang pasal apa? Rezeki. Tuan-tuan, pasal apa yang dia keluar pagi balik malam ni? Kerana dia nak menyelesaikan masalah yang ada pada dia. Insya-Allah. Tuan-tuan, ada sampai pada peringkat orang lari daripada rumah dia. Sampai peringkat orang terjun dekat jambatan Pulau Pinang. Tuan-tuan, pasal apa? Yang ni semua kerana kekusutan masalah dan juga masalah rezeki. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dah beri jalan keluar dia. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, makna takwa dekat sini, bila mana dia bekerja-kerja dengan elok, bila mana dia bekerja-kerja dengan amanah, tuan-tuan, dia buat kerja khidmat dia sehabis baik. Tuan-tuan, ni orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dia tidak culas di dalam timbangan dia. Tuan-tuan, dia tidak menipu di dalam pekerjaan dia. Tuan-tuan, ni adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tengok nah. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah wa taala. Tuan-tuan, Imam Abu Hanifah ni subhanallah, satu peniaga yang sangat jujur. Sangat jujur. Tuan-tuan, Imam Abu Hanifah ni satu hari bila ada orang nak trade in baju sutra dekat dia. Bila orang ni nak trade in baju, maka Imam Abu Hanifah tanya dengan orang ni, berapa kamu nak, harga berapa yang kamu nak ni? Kamu beri, kamu jual baju ni, berapa yang kamu nak harga dia? Tuan-tuan, orang yang jual baju ni dia tak tahu nilai baju sutra. Akhirnya dia kata kepada Imam Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, kamu ambil lah apa ni baju ini dengan harga 100 dirham. Tuan-tuan, Imam Abu Hanifah kata apa? Dia kata, baju ni harga dia bukan 100 dirham, tetapi harga dia 500 hinggalah ke 600 dirham. Tuan-tuan, diberitahu oleh Imam Abu Hanifah, sehingga kan orang yang nak tolak baju ni, dia berasa macam dipermainkan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata, mai sini, aku bawa kamu kepada pakar sutra. Kamu tanya dengan dia, berapa harga baju ni? Tuan-tuan, bila dibawa kepada pakar sutra ni, pakar sutra ni kata apa? Dia kata, makcik,
Harga baju ni 500 hinggalah ke 600 dirham. Tuan-tuan, kita kalau meniaga kan, orang nak beli jam. Orang tolak kat kita ni, berapa nak ni? Kan? Jam dia mahal, kita pun tahu. Tengok jenama berat apa semua sekali, kita pun tahu jam dia mahal. Tuan-tuan, tiba-tiba kawan ni kata, kawan, 100 boleh, 100. Macam mahal no, 100. Memang mahal pun. Kan? Patutnya kita boleh bayar kat dia 1,000. Tuan-tuan, patutnya kita boleh bayar kat dia 1,500. Tapi bila kawan tu kata 100 boleh tak? 100 macam mahal. Memang mahal pun ni. Lepas tu dia buat cerita lah. Ini dekat Nat pasar malam je ni. Buat cerita pula. Balik rumah urut dada. Lega dapat jam mahal ni. Rezeki daripada Allah Ta'ala, dia kata. Dia kait pula dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila perkara tu maksiat, maka tak boleh, haram hukumnya. Kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tu namanya adalah al-istihza. Dia telah pun mengejek, dia telah mempermain-mainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka dia kata as-sabru 'ala ta'ati, maka hendaklah dia sabar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sabar. Contoh, dia banyak duit, tiba-tiba dah sampai haul dan juga nisab atau pening. Pening. Aku kena keluar dah 2.5%, dia kata. Tuan-tuan, lagi banyak, lagilah jumlahnya itu jadi banyak lagi. Tuan-tuan, dia mula terfikir, yang ni aku duk cari, yang ni aku duk berpenat lelah siang malam, tiba-tiba nak beri ke orang. Tuan-tuan, sabru 'ala ta'at, sabar di atas ketaatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, orang yang taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, maka dia akan senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tak ada lagi dalam sejarah orang yang taat dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tak beri kebaikan kepada dia. Tuan-tuan, tak ada dalam sejarah. Bila orang ni taat kepada Allah Ta'ala, maka jadi mudarat pada diri dia. Tak ada. Tuan-tuan, malah dia akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Segala hajat-hajat dia akan dikabul oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ini disebut dalam hadis Qudsi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idza kuntu ahbabtuhu." Tuan-tuan, cari yang ni. Tuan-tuan, muraduna, kita punya kehendak banyak. Tuan-tuan, yang nak rasa sakit, yang nak rasa kecewa, yang nak rasa marah, yang nak rasa tenang, yang nak rasa gembira, kita. Tuan-tuan, Masya Allah. Sebab itu Nabi sebut benda ni. Tuan-tuan, Nabi sebut. Antaranya apa? Bila Nabi kematian anak dia Ibrahim, tuan-tuan, meleleh ayat mata Nabi SAW ketika menguburkan Ibrahim. Tuan-tuan, meleleh ayat mata Nabi SAW. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bakaita ya Rasulullah, kamu menangis ya Rasulullah?" Tuan-tuan, Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, "Hazihi rahmah minallah." Yang ni adalah sifat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi kalau kita nakkan, apa yang kita nak? Kalau sedih, kita nak gembira. Tuan-tuan, bila mana sakit, kita nak sihat, tu lawan dia. Tuan-tuan, maka kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, "Iza kuntu ahbabtuhu." Cari yang ni. Apabila aku kasih kepada hamba aku itu, maka tangan dia mengikut gerak Allah Ta'ala, mulut dia berkata-kata mengikut gerak Allah Ta'ala, telinga dia mendengar apa yang Allah dengarkan kepada dia. Tuan-tuan, akhir daripada hadis ni, kata Allah Ta'ala, "Wa in sa'alani," kalaulah dia minta dengan aku, kata Allah Ta'ala, "la u'tiyannah,"
aku pasti akan beri kepada dia. Tuan-tuan, ni orang yang Allah kasih. Yang ni adalah orang yang mengutamakan Allah Ta'ala. Wa in sa'alani, kalau dia minta dengan aku, la u'tiyanna, aku akan beri kepada dia. Wala in ista'adhani, bila mana dia minta perlindungan dengan aku, la u'idhanna, maka nescaya aku akan lindung dia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita tak mau cari ketaatan ni, kita rasa macam benda sampingan. Tapi kehendak kita banyak. Tuan-tuan, ni yang Allah Ta'ala sebut. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah kamu tidak tengok, Allah Ta'ala kata, ada ramai orang yang dia menuhankan hawa nafsu dia. Tuan-tuan, bila kita utamakan hawa nafsu, tuan-tuan, Allah Ta'ala dah sebut dah. Orang yang mendahulukan hawa nafsu, maka dia bertuhankan pada hawa nafsu. Tuan-tuan, kerana tu dia tak diberi oleh Allah Ta'ala. Dia nak tenang, Allah tak beri tenang pada dia. Pasal apa? Kerana Tuhan dia adalah hawa nafsu dia, bukan Allah Ta'ala. Sedangkan tenang, kebaikan, kemudian mudarat, apa pun juga. Tuan-tuan, kita belajar ilmu tauhid kan? Tuan-tuan, semuanya itu faminallah. Ianya adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana tu kata pengarang pada kitab ni, wa yuqsadu bihi dawamu fi'li ta'ati ala hasabi taqah. Yang dimaksudkan dengan sabar kepada taat ini, iaitulah dia sabar ketika melakukan taat yang dia lakukan mengikut qadar daripada kemampuan dia. Tuan-tuan, jadi kita sabar. Masa tengah sembahyang, sabar sat. Spendkan masa 10 minit adalah untuk Allah Ta'ala. Tuan-tuan, spendkan masa, luangkan masa antara maghrib isya ni untuk aku mengaji. Tuan-tuan, spendkan masa sebelum daripada maghrib ni waktu untuk aku munajat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, spendkan waktu lepas daripada waktu subuh. Yang ni aku nak dapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, spend masa. Ada masa kita buat solat sunat duha. Tuan-tuan, yang ni untuk apa ni? Untuk sedekah semua tulang belulang yang Allah Ta'ala beri pada kita. Tuan-tuan, setengah riwayat kata, siapa yang jaga waktu-waktu yang saya sebut tadi ni, dia jaga waktu ni. Lepas maghrib, kemudian waktu malam, sebelum subuh dan lepas subuh. Dia jaga waktu ni. Tuan-tuan, apa yang dia akan dapat? Allah Ta'ala beri pada dia apa yang telah lepas daripada dia. Tuan-tuan, kita banyak benda kebaikan yang lepas-lepas ni kita terlepas dah. Tuan-tuan, jadi ulama kata nak dapat balik, nak recover balik benda ni, jaga masa tadi. Maghrib isyak, kemudian waktu malam, sebelum subuh dan selepas daripada waktu subuh. Tuan-tuan, jaga waktu-waktu ni. Maka ulama kata apa? Dia akan diberi oleh Allah Ta'ala apa yang terlepas daripada kebaikan daripada diri dia, kata ulama. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, itulah dia kelebihan orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Itulah dia kelebihan orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup dulu setakat tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارضى عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.